Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ya, murid, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran secara PDPR bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan tahun 5. Kali ini kita mempelajari Pendidikan Jasmani dalam unit 10, Cergas dan Sihat. Dan tajuk kita kali ini ialah berkaitan aktiviti kelenturan ataupun yang disebut flexibility. Mungkin murid masih ingat lagi dalam pembelajaran lepas bahawa kita telah mempelajari beberapa aktiviti bagi menguatkan otot dan juga meningkatkan daya tahan otot. Dan setiap aktiviti yang kita jalankan, kita menggunakan prinsip FIT. Ya, tentu murid-murid masih ingat apa itu prinsip FIT, F-I-T-T. Untuk kali ini, murid-murid, kita teruskan pembelajaran bagi aktiviti yang melibatkan otot-otot pada tubuh kita, tetapi lebih kepada aktiviti kelenturan ataupun flexibility. Mari kita lihat apakah objektif ataupun standard pembelajaran yang murid akan capai dalam pembelajaran kali ini. Dalam standard pembelajaran 3.3.1, murid dapat melakukan senaman regangan pada sendi-sendi yang dapat meningkatkan julat pergerakan ataupun yang disebut range of motion. Dalam standard 4.3.1 pula, murid dapat menyatakan perkaitan antara senaman regangan dan kelenturan. Dan dalam standard pembelajaran 4.3.2, murid-murid dapat menamakan otot-otot utama yang digunakan semasa melakukan aktiviti senaman. Di sini, untuk pembelajaran kali ini, murid-murid lebih kepada aktiviti-aktiviti melibatkan otot-otot pada tubuh. Tetapi impak ataupun kesannya adalah dari segi kelenturan ataupun yang disebut flexibility tubuh. Apa kepentingan flexibility ataupun kelenturan ini kepada sukan ataupun permainan yang kita jalankan? Tentu murid pernah lihat dalam permainan bola tampar bagaimana seseorang itu untuk membuat pukulan smash ataupun rejaman ke gelanggang lawan. Bagaimana dia perlu melompat dan memanjangkan tubuhnya supaya dapat memukul bola itu di paras yang tinggi. Jadi itu salah satu contoh aktiviti dalam sukan permainan melibatkan kemahiran ataupun perkaitannya dengan flexibility ataupun kelenturan tubuh. Seterusnya di sini kita lihat apakah yang dimaksudkan kelenturan ataupun flexibility. De Vries and Haas pada tahun 1984 mendefinisikan sebagai kelenturan adalah julat pergerakan yang mungkin dalam satu sendi ataupun siri sendi. Murid mungkin boleh melihat pada tubuh masing-masing. Sebelum ini cikgu telah jelaskan di mana apa itu otot. Kalau kita pegang pada daging-daging yang ada melekat pada tulang itu adalah otot. Dan sendi pula di bahagian tertentu seperti pergelangan tangan, siku, lutut yang menyebabkan kita boleh bergerak dengan selesa di bahagian pinggang. Itu adalah bahagian-bahagian sendi ataupun perkara-perkara yang kita boleh buat antaranya ialah ekstensi, menegakkan, meluruskan ataupun juga fleksi ataupun kita membengkokkan. Antaranya pergerakan apabila kita fleksi di bahagian siku, mengangkat sesuatu benda lah, sesuatu barang ataupun sesuatu alat yang kita angkat, itu adalah aktiviti fleksi. Dan juga berjalan, seperti kita berjalan, bergerak ataupun ketika kita melompat dan jatuh, kita juga fleksi. Jadi di bahagian kita fleksi ini memerlukan sendi-sendi yang akan beroperasi, menjalankan tugasnya untuk mencapai tahap ataupun yang kita hendak pada sesuatu aktiviti tersebut. Okey, kita lihat lagi apakah yang dimaksudkan kelenturan. Johnson and Nelson pada 1986 telah mentafsirkannya sebagai kelenturan sebagai kebolehan menggerakkan badan dan bahagian-bahagiannya melalui satu julat pergerakan tanpa rintangan strain kepada artikulasi
dan lekatan otot. Mungkin lekatan otot ini, otot kita seperti yang cikgu dah maklumkan sebelum ni, contohnya di bahagian bicep dan tricep yang ada di lengan kita di bahagian atas lengan, bicep di bahagian depan, tricep di bahagian bawah yang berhampiran dengan ketiak kita ni. Bila satu otot ni bila berlaku perbuatan fleksi bila kita mengangkat sesuatu barang, akan berlaku pemanjangan otot, iaitu otot yang memanjang adalah otot yang bahagian bawah lah. Contohnya bila orang angkat berat dia angkat berat, angkat satu bebanan, dumbbell dan sebagainya di bahagian tangan kanan pergerak melalui tangan kanan dia akan berlaku fleksi fleksi di bahagian siku, dan itu yang dikatakan adalah kelenturan, dan otot lekatan otot itu menyebabkan dia bergerak otot itu tidak lekat, maksudnya dia bergerak dan yang di bahagian mana yang berlaku pergerakan iaitu di bahagian tricep di bahagian bawah lengan, dan bicep akan memendek. Jadi tricep memanjang, bicep memendek. Itu yang dimaksudkan artikulasi ataupun lekatan otot. Okey, secara umumnya kelenturan ini bermaksud keupayaan kita boleh buat sesuatu benda lah. Keupayaan otot, sendi, tendon. Tendon ini bahagian yang menyambung antara dalam sendi-sendi lah, dan ligamen. Ligamen juga benda yang sama lah, organ yang sama, terutamanya di bahagian lutut, di bahagian siku, pergelangan tangan. Ada ligamen dan tendon yang membenarkan anggota badan bergerak pada julat pergerakan yang maksimum. Jadi di sini cikgu nak tunjukkan kepada murid satu gambar perbuatan kelenturan, iaitu dia memegang tapak kaki, dan di bahagian julat pergerakan itu murid boleh lihat bahagian anak panah yang cikgu tunjukkan tadilah, iaitu anak panah yang cikgu tunjukkan tadi. Kalau murid lihat, itu di bahagian julat pergerakan dia, sama daripada depan ke bawah, daripada atas ke bawah. Okey, seterusnya. Apabila setiap kali ahli sukan perlu meningkatkan keupayaan kelenturan tubuh. Setiap ahli sukan perlu meningkatkan keupayaan kelenturan tubuh. Kerana apa? Ia amat penting dalam sukan-sukan yang mereka ceburi. Dalam apa-apa sukan saja, baik permainan ataupun sukan-sukan lain. Kalau kita lihat acara renang memerlukan kelenturan yang amat baik, kerana tubuh kita perlu digerakkan secara keseluruhan daripada ujung kaki hingga kepala supaya kita dapat mengimbangi tubuh kita dengan baik di dalam air. Okey. Sebagai persediaan, mereka perlu melakukan beberapa aktiviti kelenturan berpandukan prinsip FIT. Seperti kita pelajari yang pada pelajaran yang lepas, prinsip FIT itu adalah bermaksud F, frekuensi ataupun kekerapan, berapa kali seminggu. I, intensity, berapa banyak lakuan yang kita buat. 3, 4, 5. Time, masa, 20 saat, 30 saat. Type adalah jenis. T yang terakhir itu adalah type, adalah jenis. Jenis apa yang kita buat. Latihan yang bentuk apa yang kita buat untuk otot apa. Kalau bangkit tubi untuk otot apa. Kalau sebelum ni aktiviti daya tahan otot. Untuk otot abdomen bahagian perut kita. Jadi pentingnya aktiviti kelenturan ini untuk meningkatkan lagi kemahiran kita dalam sukan-sukan yang kita ceburi. Okey, di sini cikgu tunjukkan gambar yang murid-murid boleh lihat juga dalam buku teks muka surat 66. Contoh yang pertama yang di atas tu aktiviti berpasangan memegang bola lepas. Kalau kat sini kita boleh tengok dalam permainan apa yang boleh kita lihat aktiviti ini dilakukan. Suatu latihan, iaitu dalam permainan bola sepak bagi seorang pemain sebagai penjaga gol. Dia pun amat penting kerana apabila dia ni aktiviti meleding, dia ambil bola daripada atas itu maksudnya dia meleding. Ini adalah aktiviti kelenturan. Otot yang terlibat ialah deltoid. Okey. Di mana otot deltoid? Di bahagian bahu atas. Kalau di bawah bahu tu ada bicep dan tricep di bahagian bahu. Bahu bahagian atas. Belakang kita tu, bahu dan belakang bahu tu, ini namakan deltoid. Okey, aktiviti yang kedua, aktiviti ambil bola. Ini juga aktiviti yang biasa dilakukan oleh seorang penjaga gol. Tak kisahlah bola baling ke, penjaga gol apa lagi, bola sepak ke. Dia boleh menjalankan latihan sebegini untuk meningkatkan keupayaan kelenturan tubuh dia dengan menghantar bola di celah kelangkang kita tu. Dia ini
memberi kesan kepada otot hamstring. Otot hamstring ni di bahagian peha di bawah ya. Okey, setiap lakuan latihan regangan kelenturan ini mesti dilakukan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu untuk mendapatkan kesan yang maksimum. Jadi kita perlu faham prinsip fit tu F tu kekerapan. Jadi kekerapan tu berapa kali? Kita tak boleh buat lakuan sebegini untuk tingkatkan otot hamstring dalam aktiviti kelenturan ni sekali sebulan. Tak boleh. Ya, kita mesti buat secara berkala. Mungkin seminggu 2 ataupun 3 kali jika kita mahu meningkatkan otot-otot tertentu lah. Okey. Seterusnya kalau di bawah itu mungkin murid boleh buatlah di rumah secara berseorangan. Kita melunjur macam kita nak tekan tubi, pumping, dan kita naikkan perlahan-lahan. Kaki kita bergerak perlahan-lahan sehingga tahap mana yang boleh kita buat. Jangan paksa. Ini untuk menguatkan aktiviti ni, aktiviti kelenturan, tetapi dia boleh menguatkan otot gastrocnemius, iaitu di bahagian betis. Sesuai untuk pemain bola sepak dan pemain acara sukan lain, ya. Peserta lumba lari dan sebagainya, ya. Okay, kita lihat di gambar yang sebelah pula, sebelah kanan yang cikgu tunjukkan ni. Ini adalah aktiviti-aktiviti lain yang boleh dibuat yang dikira sebagai aktiviti untuk meningkatkan keupayaan kelenturan tubuh. Okey, itu ada rectus abdominis, rectus femoris. Rectus femoris ni di bahagian peha tapi di belah dalam, belah sisi. Belah hadapan, kalau nampak anak panah yang cikgu tunjukkan ni, belah hadapan adalah quadriceps, belakang hamstring, di sebelah sisi dalam adalah rectus femoris. Ya. Itu langkah yang perlu dibuatlah. Penting ya, kalau aktiviti macam ni mungkin murid-murid pernah mengikuti latihan olahraga wakil sebagai peserta olahraga sekolah. Ini penting salah satunya untuk menguatkan bahagian kaki kita, ya, otot bahagian kaki dengan menjalankan latihan kelenturan. Okey, otot vagus medialis di bahagian antara bawah peha kita sehingga tepi lutut, dan menggunakan bola gimnastik. Bola gimnastik ni bola besar untuk bahagian abdominis, bahagian perut. Boleh kita ni melentang dan menerak atas bola itu. Okey, rasanya aktiviti-aktiviti ini mungkin murid boleh jalankan di rumah, bergantung pada kesesuaian tempat dan juga alatan yang murid ada untuk meningkatkan keupayaan kelenturan tubuh murid-murid sekalian. Okey. Okey, mari kita menonton ya perlakuan aktiviti kelenturan ataupun flexibility yang boleh meningkatkan keupayaan otot-otot kita. Okey, mari kita tonton bersama-sama.
Okey, kita dah menonton beberapa aktiviti melibatkan regangan otot bagi meningkatkan kelenturan tubuh. Ingat ya, perbezaan dengan pelajaran yang lepas, kita menjalankan aktiviti-aktiviti untuk meningkatkan daya tahan dan kekuatan otot. Kekuatan dan daya tahan otot seperti bangkit tubi, tekan tubi, ringkuk dan sebagainya. Tapi kali ini kita fokus kepada kelenturan tubuh yang juga melibatkan otot-otot tertentu. Okey. Seperti biasa, bagi pengukuhan dan memastikan apa yang murid belajar ini dapat tercapai, murid kena menghantar tugasan. Seperti biasa, tugasan melalui video ataupun gambar ringkas 20 hingga 30 saat. Seperti yang murid-murid lihat tadi. Setiap aktiviti dibuat dalam kiraan 10 saat. Jadi, murid hantar dua jenis perlakuan aktiviti bagi meningkatkan kelenturan ataupun yang disebut flexibility tubuh yang telah kita pelajari hari ini dengan gaya dan teknik yang betul. Okay, seperti biasa, pastikan keselamatan dan keselesaannya. Kalau keselamatan itu termasuklah dari segi pemakaian murid semasa menjalankan aktiviti dan aspek keselesaan. Dan yang sangat penting di sini, murid pastikan setiap aktiviti itu dibuat dengan berfokus pada teknik yang betul ketika melakukan aktiviti. Itu saja pembelajaran kali ini. Cikgu mengucapkan jutaan terima kasih kepada murid semua. Diharap murid terus menjaga keselamatan dan kesihatan diri. Berjumpa lagi pada pembelajaran yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bye-bye.